Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa hikmah. Seterusnya kita akan mempelajari mazhab Syiah yang berikut, iaitu Imamiyah. Mereka ialah golongan Syiah yang kedua. Lebih hampir diusahakan ke arah perpaduan dengan umat Islam seluruhnya. Dan merupakan golongan Syiah yang paling ramai penganutnya, iaitu 2/3 daripada penduduk Iraq. Separuh daripada penduduk Iraq. Penduduk Lebanon, beberapa juta di India, dan di Asia Tengah yang dijajah oleh komunis. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ja'fariyah, iaitu dinisbahkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, yang dianggap sebagai pemimpin besar yang menjadi ikutan adalah diakui oleh seluruh ulama, termasuk juga ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawa Imam Ja'far As-Sadiq adalah seorang ulama mujtahid, kaya dengan ilmu, wara' dan zuhud, dan tidak melampau pandangannya. Tetapi timbul beberapa pendapat yang bukan daripada pendapat Imam Ja'far selepas beliau meninggal dunia. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ithna Asyariyah, yakni 12 imam. Kerana mereka menentukan 12 imam, iaitu Ali bin Abi Thalib, kedua puteranya Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian Ali bin Al-Husain dikenali Zainal Abidin, Muhammad bin Ali bin Al-Husain, Muhammad Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad yang Ja'far As-Sadiq, mazhab nama nisbah mazhab Ja'fariyah, Musa bin Ja'far Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad bin Ali dikenali At-Taqiyul Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Al-Hasan bin Ali Al-Askari, dan Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Mengikut percayaan mereka, yang akhir ini ghaib pada tahun 329. Di mana menurut kepercayaan mereka akan zahir menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Mereka semua, 12 imam ini adalah generasi As-Salafus Saleh, yang menjadi guru kepada para ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah juga. Di antara murid mereka Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Kemudian mereka berpecah pula kepada beberapa mazhab yang mempunyai pegangan dan akidah yang berlainan di antara satu sama lain. Di antaranya terpesong daripada pengajaran Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Perlu diketahui bahawa kita tidak boleh meletakkan Syiah ini satu bakul, kerana banyak mazhab-mazhab mereka. Pecahan daripada mazhab Ja'fariyah ini ialah salah satu yang Al-Baqiriyah. Disebut Al-Ja'fariyah juga. Mereka ialah pengikut Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima menurut senarai imam-imam mereka.
dan pengikut anaknya Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu imam yang ke-6. Pengikut-pengikutnya berkata bahawa kedua-duanya adalah imam. Sebagaimana juga Zainal Abidin menjadi imam sebelum daripada keduanya. Tetapi di kalangan mereka ada yang berpendapat. Yang pertama, yang menjadi imam mestilah berketurunan mereka berdua. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang menjadi imam ialah Ali. Kemudian dinaskan pada Hasan. Kemudian kepada Husain. Kemudian kepada anaknya yang bernama Ali. Kemudian kepada Al-Baqir. Dan Al-Baqir mengikut kepercayaan mereka masih hidup. Dialah yang akan menjadi Mahdi di akhir zaman. Ini satu puak lagi. Yang tadi mengatakan yang ke-12 jadi Imam Mahdi. Yang puak ini mengatakan Al-Baqir akan jadi Imam Mahdi. Hidup di akhir zaman. Setelah ternyata matinya Al-Baqir, lalu mereka melantik anaknya Ja'far menjadi imam. Di mana Imam Ja'far tinggal di Madinah. Orang-orang Syiah menganggap Ja'far ini mempunyai rahsia-rahsia ilmu. Ja'far berhijrah ke negeri Iraq dan beliau menolak sekeras-kerasnya pendapat yang bercanggah dengan Islam yang dia ada-adakan oleh mereka yang mendakwa sebagai pengikutnya. Seperti antara penyelewengan yang disebut dan Imam Ja'far menolak. Hilangnya imam Tauhid. Berpindahnya roh orang yang sudah mati ke dalam roh orang-orang yang masih hidup. Tanasuhul arwah. Ini pengaruh ajaran agama lain, bukan agama Islam. Atau kembali semula ke alam dunia setelah mati. Menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Menolak pahaman Mu'tazilah. Jabariyah. Kita akan baca kemudian. Dan penyelewengan-penyelewengan yang lain. Dan melaknat sekerah-kerahnya mereka yang menyeleweng itu. Imam Ja'far mengutuk mereka yang menyeleweng daripada ajarannya. Perlu diketahui bahawa kepercayaan kepada Imam Mahdi juga menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, zahirnya Imam Mahdi ini diriwayatkan oleh lebih daripada 20 orang sahabat. Hadisnya mutawatir. Tetapi mereka dizahirkan secara biasa. Berketurunan zuriat Nabi SAW. Ada kalangan ulama mengatakan keturunan Sayyidina Hasan. Dan ada ulama mengatakan keturunan Sayyidina Husain. Dan tak mustahil bercampur dua-dua keturunan ini. Tak mustahil. Khilaf hanyalah cara zahir saja antara Ahlussunnah dengan Syiah. Dan Syiah sendiri khilaf sesama mereka sendiri. Dari segi siapa Imam Mahdi ini. Dengan makna bil zahir Imam Mahdi sungguh habislah khilaf itu. Ini khilaf sementara saja. Pengikut Imam Ja'far berpecah pula selepas beliau meninggal dunia. Di antaranya mazhab dikenali An-Nawusiyah. Pengikut seorang yang bernama Nawus. Dan setengah ulama menamakannya Ibnu Nawus. Dia sebuah pada nama pembawa mazhab ini. Mereka berpendapat Ja'far As-Sadiq dipilih menjadi imam secara nas atau dari Imam Al-Baqir yang melantiknya. Ja'far As-Sadiq masih hidup hingga sekarang, kata mereka. Dialah yang menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Ini satu puak. Di samping ada juga di kalangan mereka orang yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali akan hidup semula untuk memenahkan bumi dengan keadilan. Kemudian golongan yang bernama As-Sabaiyah bergabung dengan golongan An-Nawusiyah.
Seterusnya mazhab Al-Abtahiyah ataupun Al-Ammariyah. Mereka ialah pengikut pada Ammar yang disebahkan kepada Abdullah Al-Abtah, anak dari Imam Ja'far As-Sadiq. Mereka berpendapat bahawa Imam Ja'far berpesan supaya melantik anaknya Abdullah menjadi imam. Tetapi Abdullah tidak panjang umur kerana beliau meninggal dunia 70 hari selepas ayahnya meninggal dunia. Seterusnya, pecahan mazhab Ja'fariyah, As-Sumaitiyah. Mereka ialah pengikut kepada Yahya bin Abi Shumait, yang juga menjadi pengikut kepada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi dan dibunuh bersamanya. Mukhtar bin Abi Ubaid ialah seorang pemimpin Bani Saqif yang memberontak menentang kerajaan Umayyah, menuntut bela kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan dia membunuh Abdullah bin Ziyad yang membunuh Sayyidina Husain. Dia bunuh yang dibunuh Sayyidina Husain itu, dia yang bunuh. Dia membawa ajaran dia sendiri. Yahya bin Al-Shumait mengikut Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Saqafi. Kita akan baca ajaran dia kemudian. Mereka berpendapat bahawa imam itu secara nas dari Imam Ja'far para anaknya. Dan yang menjadi Imam Mahdi ialah di kalangan anak-anaknya. Ramai Imam Mahdi pula ni. Dan imam itu dipilih di kalangan anak-anak Imam Ja'far secara tertib, iaitu Ismail, Muhammad, Abdullah, Al-Abtah dan Ishaq. Kemudian mazhab Al-Musawiyah dan Al-Mufdaliyah. Mereka ialah satu kumpulan yang berpendapat bahawa yang menjadi imam ialah Musa bin Ja'far Al-Kazim. Yang menjadi ketua kumpulan ini ialah Al-Fadl bin Umar. Mereka berpendapat bahawa Musa Al-Kazim masih hidup, di mana masuk berjumpa Khalifah Harun Al-Rashid. Kemudian dia keluar lagi dan dia akan keluar menjadi Imam Mahdi. Sedangkan menurut sejarahnya, Imam Musa telah ditahan, kemudian mati syahid kerana diracun. Ini yang masyhurnya. Perlu diketahui, Musa Al-Kazim ini seorang ulama mujtahid yang sempat dengan generasi tabi'in. Bukan sembarangan mujtahid. Orang saja mengambil nama dia sebagai satu mazhab. Musa Al-Kazim ini seorang yang alim, yang waruk, yang mujtahid, yang pengaruhnya sangat besar di zaman hayatnya. Oleh kerana itu, Harun al-Rashid sangat takut pada pengaruhnya. Lalu dia ditangkap, dibawa ke Iraq dan akhirnya mati diracun. Itu cerita yang sebenar. Kemudian golongan ini berpecah pada mazhab. Pecah mazhab pula, dia mazhab Al-Musawiyah dan Al-Mufdaliyah ini. Al-Ma'turah. Mereka yang berpendapat bahawa kita tidak tahu sama ada Imam Musa masih hidup atau sudah mati. Tak tahu hidup ke mati. Ini satu puak. Al-Qut'iyah. Mereka yang mengambil keputusan bahawa Imam Musa sudah mati. Al-Waqifah. Mereka yang berpendapat bahawa Imam Musa tidak mati. Dia akan zahir semula selepas gaib. Ini semua pengaruh-pengaruh daripada cerita dongeng agama lain, yang termasuk dalam pemikiran umat Islam. Orang Melayu pun tak mudah juga, hantu hidup lagi. Dua ledang lah macam-macam. Ini adik-beradik dengan pahaman ni lah ni. Di Indonesia pun ada juga kepercayaan macam ni. Di India ada kepercayaan macam ni. Ulama-ulama tu hidup di Gunung Himalaya. Ini pengaruh-pengaruh yang masuk dalam pemikiran, bukan berasas ajaran Islam. Isna Asyariyah telah dinyatakan dahulu bahawa mazhab Imamiyah juga dikenali dengan nama Isna Asyariyah. Nama yang sama, mazhab yang sama. Tetapi terdapat di kalangan mereka di antaranya Kashiful Ghita, salah seorang ulama mereka di zaman mutaakhir ini,
bahawa mereka juga menganut agama tauhid semata-mata. Di mana pengikut Imamiyah yang ada pada hari ini, mereka mengaku mereka menganut agama tauhid sama dengan kita juga. La ilaha illallah. Mereka mengaji sifat 20 juga, mengaji sifat-sifat Tuhan. Mazhab salam, mazhab khalaf, sama saja. Cuma khilaf dalam masalah fiqh. Menolak fahaman yang menyatakan serupanya Allah dengan makhluk. Menolak sifat-sifat kekurangan. Menolak ajaran tanasul arwah, mujassimah, khulu dan ittihad. Golongan yang dikenali dengan Isna Asyariyah Ja'fariyah pada hari ini menolak fahaman-fahaman yang bercanggah dengan dasar-dasar akidah yang dianut oleh sebahagian mazhab-mazhab yang tersebut di atas dan menganggap kafir. Mereka juga menganggap kafir. Ada kajian yang dibuat bahawa sebahagian besar penduduk Iran mengikut mazhab ini. Hanya 2-3% sahaja mengikut ajaran sesat yang disebut tadi. Mazhabnya banyak, tapi pengikutnya sudah sedikit. Tetapi dalam percaturan politik antarabangsa pada hari ini, mereka gunakan mazhab yang sedikit ini untuk menolak semua orang Syiah. Sesat belaka. Ini sudah terlajak. Jangan terlajak. Di samping itu, mereka menambah rukun Islam ke-6, iaitu percaya kepada imamah. Yakni jawatan menjadi imam adalah kurnia Tuhan. Kita bilang rukun iman 6 perkara, mereka tambah satu lagi imamah, rukun iman. Tak jadi keluar Islam dengan sebab itu. Ini termasuk dalam masalah cabang, bukan masalah asal hukum Islam. Kerana masalah khilafah adalah tujuan kejadian manusia. Bahkan hadis-hadis pun menyebut rukun iman 6 perkara. Ada hadis menyebut 5 perkara. Ada hadis menyebut berapa perkara lagi. Ini termasuk masalah cabang. Kata mereka sebagaimana kenabian juga kurnia Tuhan. Dan Allah menyuruh nabinya supaya menentukan imam secara nas. Kerana Nabi menyampaikan ajarannya daripada Allah, maka imam menyampaikannya kepada Nabi. Mereka mendapat bahawa imam maksum, terpelihara daripada dosa. Ini perbezaan kita dengan mereka. Dalam perkara fiqh, mereka berkhilaf dengan ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri. Dalam perkara nikah muta'ah, yakni nikah menurut waktu yang dihadkan. Boleh berkahwin orang perempuan dalam tempoh berapa bulan. Lepas tu cerai dengan sendiri. Di mana di sisi jumhur ulama, keseluruhan ahli jamaah dan kebanyakan Syiah, ini haram, tidak boleh. Tapi Isna Asyariyah membenarkan nikah ini. Sama juga macam nikah Cina buta. Muhallil, mazhab Syafi'i mengharuskan kaum mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain mengharamkan. Nikah Mesyar. Ada mazhab yang mengharuskan, mazhab yang mengharamkan. Ini termasuk masalah korong. Yang sahihnya diharamkan. Di mana mereka mengharamkan nikah ini tetapi ahli sunnah mengharamkannya. Mereka menjamakkan sembahyang di masa mukim. Masa mukim, kalau sibuk-sibuk boleh jamak qasar sembahyang. Di mana pandangannya juga termasuk pandangan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ialah ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Ulama yang mengaji dengan sahabat. Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muhadzab. Pendapat Ibn Sirin boleh jamak pada masa mukim. Kalau ada sibuk, ada apa-apa. Tapi mazhab ahli sunnah tidak boleh. Semua jemaah ditangguh dahulu sehingga lahirnya imam yang ghaib, iaitu Imam Mahdi. Tangguh imam jemaah. Semua jemaah. Sehingga Imam Mahdi datang. Tetapi mereka sudah berubah. Hari ini, selepas revolusi di Iran, mereka mengarahkan semua jemaah. Tiap-tiap daerah ada masjid semua jemaah. Ini sudah ada perubahan. Sembahyang hari raya hukumnya fardu kepada mereka. Sembahyang tarawih tidak berjamaah. Sembahyang seorang. Menambah azan dengan kalimah wa anna aliyan waliyullah. Kalau bang dia tambah wa anna aliyan waliyullah. Bahawa Ali itu wali Allah. Dia tambah bang. Memanglah bang nama Nabi tak ada kata ini.
Dalam masa sama, kisah Nabi Sayyidina Ali adalah wali Allah. Nama Sayyidina Ali wali, kita tak ditolak, Sayyidina Ali adalah wali. Tapi sebut dalam bank ni. Kita tak sebut, mereka sebut. Dan hayya ala khairil amal. Ini tambah bang. Lepas hayya ala falah, hayya ala salat apa? Hayya ala khairil amal. Jadi bang dia tambah dua perkara. Yang pertama, wa anna aliyan radhiyallahu wa hayya ala khairil amal. Ini tambah. Dan lain-lain lagi dalam perkara hukum dan kaifiat. Di antaranya ialah ambil wuduk, sapu kaki, bukan basuh kaki. Kita ahli sunnah ni basuh kaki. Kerana dibaca فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَأَرْجُلَكُمْ baca dengan baik dasar. Dan apabila kamu mendirikan sembahyang, kamu hendaklah mengambil wuduk, membasuh muka kamu, tangan hingga dua siku, wamsahu biru'usikum, dan sapu kepala kamu, wa arjulakum, atas pada wa aydiakum al-marafiq, dan basuh juga kaki. Tetapi mereka baca wa arjulikum, wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dibaca bawah. Maka mereka sapu kaki. Sapu kaki dah cukup. Macam masalah sapu kepala. Ada mazhab kena semua kepala. Mazhab kena separuh kepala. Ada mazhab kena rambut sikit cukup dah. Sapu kepala ni. Ini masuk dalam khilaf. Masing-masing ada dalil. Di mana kita berdalilkan hadis yang menguatkan ayat Quran. Wailul lil aqab minan nar. Kebinasaan bagi orang yang tak rata basuh kaki. Ada hadis mengatakan begitu. Tapi mereka menolak hadis ini. Mereka pakai sapu. Ini termasuk dalam masalah perang. Macamlah juga baca bismillah ketika Fatihah. Kita baca bismillah. Bismillah ni sebahagian daripada Fatihah. Tetapi ada mazhab tak baca bismillah. Kepada mereka yang pergi Mekah, imam tak baca bismillah, baca Fatihah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah Fatihah itu. Tapi kita kena tahu Imam Malik ini guru Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah guru pada Imam Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan guru pada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i, tak baca bismillah. Ini khilaf kalangan ulama-ulama mazhab. Dengan sebab itu tak ada masalah kita ikut di Masjid Mekah yang baca Fatihah tak baca bismillah. Mereka sunat saya baca bismillah. Mereka juga menolak qiyas menjadi salah satu sumber hukum Islam. Di mana hukum Islam, sumber hukum Islam dalam mazhab Syafi'i, Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ini mazhab Syafi'i. Mereka tak ada qiyas. Mereka pakai Quran, hadis, atrah, iaitulah riwayat daripada keluarga Nabi. Qiyas tak ada. Menggunakan kebijaksanaan akal kata mereka, bukannya qiyas. Qiyas ni ialah membandingkan hukum dengan sebab yang sama yang ada pada hukum yang terdahulu. Seperti dadah. Mengapa dadah diharamkan? Qiyas kepada arak. Sebab arak diharamkan kerana arak memabukkan. Dadah tak sebut dalam Quran. Jadi, dadah haram kerana mabuk sama dengan arak juga. Dia panggil qiyas. Dan perkara yang tak ada nas. Mereka tak pakai qiyas, mereka pakai kebijaksanaan akal. Kebijaksanaan akal. Kemudian dalam mazhab Hanafi pula, di samping Quran, hadis, ijma', qiyas, tambah istihsan. Ada mazhab tambah masalah mursalah. Maqasid syariat. Ini khilaf. Porok dalam masalah usulul fiqh. Berlaku perbahasan menarik dari Imam Abu Hanifah yang melawat Imam Ja'far al-Baqi di Madinah. Satu masa Imam Abu Hanifah yang berasal dari Iraq datang melawat Madinah. Berjumpa dengan orang alim di Madinah. Imam Al-Baqir, ayah pada Imam Ja'far al-Sadiq. Ziarah ulama. Beliau berkata kepada Abu Hanifah, dia tengok Abu Hanifah datang, terus Al-Baqir berkata, kamu telah meninggalkan sunnah datukku.
Nabi SAW dengan menggunakan akal. Yang apabila menjadikan qiyas salah satu sumber hukum. Dia tegur Abu Hanifah. Awak ni tinggal ajaran Datuk aku pegang Quran pada hadis. Mencipta satu lagi qiyas. Abu Hanifah menjawab dengan penuh hormat. Saya ingin kemukakan beberapa soalan. Kata Abu Hanifah. Soalan pertama. Siapa yang lebih kuat di antara lelaki dan perempuan? Imam Al-Baqir menjawab, sudah tentu lelaki lebih kuat daripada perempuan. Kata Imam Abu Hanifah, kami tetap menerima hukum pesaka daripada Quran dan Sunnah. Bahawa bahagian pesaka lelaki sekali ganda daripada perempuan. Kalau kami gunakan akal, nescaya perempuanlah yang dapat sekali ganda daripada lelaki. Tapi Quran kata, lelaki sekali ganda. Kami bukan Quran, hadis. Bukan makan akal. Soalan kedua, apakah yang lebih afdal di antara salat dan puasa? Mana lebih afdal, puasa dengan sembahyang? Antara dua ibadat ni. Kata Imam Al-Baqir, salat lebih afdal, sembahyang lebih afdal. Kata Abu Hanifah, kami berpegang dengan sunnah Nabi bahawa perempuan yang meninggalkan sembahyang kerana uzur tidak qada. Tetapi meninggalkan puasanya wajib qada. Kalau pakai hukum akal, sudah tentulah. Kalau tinggal sembahyang kena qada, kena sembahyang lebih afdal. Puasa kurang afdal. Tapi tidak. Kerana Nabi ajar begitu, kami pakai Nabi ajar. Nabi ajar, tinggal sembahyang tak payah qada bagi orang puan yang uzur. Tinggal puasa kena qada. Kalau kami gunakan akal nasihat meninggalkan sembahyang itu dia qada, bukannya puasa. Kata Abu Hanifah. Soalan ketiga. Mana yang lebih najis di antara darah dan air kencing? Ditanya Al-Baqir. Kata Al-Baqir, air kencing lebih najis daripada darah. Kata Abu Hanifah, kalau begitu setiap kali kencing wajib mandi. Tetapi kami berkata bahawa kedatangan darah haid dan nifas wajib mandi. Ada berkencing tidak wajib mandi. Kata Abu Hanifah. Mana kami pakai Quran hadis juga, bukan pakai akal belaka. Inilah yang disebut dalam As-Sunnah, kata Abu Hanifah. Tiba-tiba Al-Baqir bangkit mencium kepala Abu Hanifah kerana penjelasannya. Walaupun dia lebih alim, lebih tua Abu Hanifah, dia cium kepala Abu Hanifah kerana menghormati hujah yang sangat kuat. Dalam ilmu tafsir dan hadisnya, mereka memastikan riwayat Ahlul Bait, riwayat keluarga Nabi saja. Daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajah Ahlul Bait. Dan para sahabat bersamanya radhiyallahu anhum. Para sahabat yang sokong Sayyidina Ali. Sehingga di kalangan mereka ada yang tidak menganggap muktabar riwayat daripada sahabat yang berkecuali tidak bersama Sayyidina Ali karamallahu wajah seperti Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Berikutnya daripada ini tidak menganggap muktabar akan kitab-kitab tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir dan sebagainya. Dan begitu juga kitab hadis seperti Al-Muwatta karangan Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Kutub Arba'ah, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ini tak muktabar di sisi mereka. Namun mereka kaji juga kitab ini. Bukan tak kaji. Maka pendekatan melalui muzakarah ilmu adalah jalan penyelesaian masalah dalam satu umat. Umat Islam perlu dihidupkan oleh para ulama besar. Di antara yang mengambil langkah ini ialah imam-imam mutaakhir Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Mahmud Syatu, Syekhul Azhar, Al-Maududi di pihak mazhab Sunni. Ayatullah Al-Kashani dan Al-Khumaini daripada Syiah dan Syekh Ahmad Al-Khalimuti Uman daripada Ibadi. Ini ada muzakarah oleh ulama-ulama yang besar di kalangan ahli sunnah, Syiah dan Ibadi untuk menyelesaikan masalah khilaf ini. Sehingga dikeluarkan buku mawsu'ah Al-Fiqh oleh Azhar. Azhar mengeluarkan buku mawsu'ah Al-Fiqh, iaitulah menerangkan masalah khilafiyah di antara masalah yang berbeza dalam mazhab ahli sunnah yang
5, iaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri, dan mazhab Isna Asyariyah, Zaidiyah, dan mazhab Ibadhi. Perlu disedari bahawa berlaku perubahan ijtihad dalam mazhab tersebut. Contohnya Ali Asy-Syaukani. Dalam Syiah ada ijtihad juga. Sebagaimana dalam mazhab Ahlussunnah, contohnya disebut dahulu, dalam mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi yang ijtihad lain pada Imam Syafi'i, walaupun dia mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, memberi pandangan lain daripada Abu Hanifah. Mazhab Maliki Shah Nun dan lain-lain lagi. Mazhab Ahmad bin Hanbal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Ibnu Nujaim itu mazhab Hanbali. Contohnya Muhammad Ali Asy-Syaukani yang lahir 1173 Hijriah, yang bermazhab Zaidiyah. Bertukar pada mazhab Salaf dari segi akidah dia. Dari segi akidahnya dia beristihad dalam fiqhnya dan mengarang beberapa kitab yang menjadi rujukan yang mu'tabar. Nailul Autar, Tafsir Al-Qadir dan lain-lain lagi, karangan Syaukani. Syaukani ini mazhab Syiah Zaidiyah. Juga Muhammad bin Ismail As-Sana'ani yang mengarang kitab Subulus Salam adalah mazhab Syiah kepada kitab Syarah Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab Syafi'i. Di mana Matan Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar, mazhab Syafi'i. Syarah dia As-Sana'ani, Muhammad Ali As-Sana'ani, mazhab Syiah. Beliau juga mengarang kitab Syarhul Jami' As-Saghir, karangan Imam As-Suyuti, dia mazhab Syafi'i juga. Di mana Sana'ani mengarang syarah pada kitab Imam Suyuti. Suyuti mazhab Syafi'i. Menunjukkan ulama' ni tak bala. Cuma orang bawah saja bala. Adapun mazhab Syiah yang melampau yang ditolak oleh mazhab Syiah di atas, di antaranya ialah Al-Ismail Al-Waqifah. Kita akan baca mazhab Syiah yang ditolak. Dianggap keluar daripada ajaran Islam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna ma'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يحكين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh eddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka rojok dengan cara yang baik. Terlepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka rojok semula dengan maksud memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejekan-ejekan dan permainan. Dan kenangkanlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmah kebijaksanaan, sunnah Nabi, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Dan apabila mereka, lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik,
yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingat dan pengajaran. Dengan itu pada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah Allah mengetahui apa jua yang baik untuk kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat-ayat dibaca masih berkait dengan munakahat, yang berkait hukum perkahwinan. Ayat ini memberi amaran yang keras kepada kaum lelaki yang mempermainkan kaum wanita, hendak menyusah-nyusahkan mereka. Setelah diceraikan isteri itu, cerai yang boleh rujuk balik, sengaja tak dirujuk dekat nak habis hadah baru dirujuk. Dirujuk lepas tu dia cerai pula. Tunggu dekat dia suci. Dekat nak habis hadah dia cerai pula dengan curang untuk melamakan masa, mempermain-mainkan perempuan itu. Allah memberi amaran yang sangat keras. Wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna. Dan apabila kamu telah mentalakkan isteri-isteri kamu, perempuan-perempuan, lalu sampailah idahnya, belum sampai idahnya, belum habislah dekat nak sampai idah dia, fa amsikuhun ma'ruf aw sarruhun ma'ruf. Sama ada kamu rujuk balik jadi isteri kamu, ataupun kamu ceraikan dengan baik. Kalau nak baik, baik sungguh. Nak cerai, cerai dengan baik, dengan akhlak yang mulia. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Jangan kamu memegang mereka, kamu rujuk dengan tujuan bukan untuk baik. Rujuk, lepas tu tak balik rumah, tunggu dekat tu, cerai. Tunggu edah pula, jika dia suci pula. Lepas tu, cerai pula, mempermainkan. Sahabat tahu lah, macam itu. Allah Ta'ala beri amaran, kamu melampaui batas buat begitu. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Dan sesiapa yang melakukan demikian, melakukan kerja untuk mempermain-mainkan perempuan, bukan nak baik, tapi nak gantung mereka. Lama-lama tak mau baik, cerai buat main-main. Maka orang yang buat begitu menzalimi dirinya sendiri. Bila Tuhan kata menzalimi diri sendiri, berdosa lah. Wala tattakhidhu ayati Allahi huzwa. Jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Jangan mempermainkan ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala mengajar kamu meletakkan edah dengan tujuan beri peluang kamu untuk baik. Maka baiklah sungguh-sungguh. Kalau nak cerai, biar buat keputusan cerai sungguh-sungguh, dengan cara yang baik. Ada yang akan disebut. Ini tidak saja nak gantung perempuan itu, supaya tergantung lebih lama. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberi pada kamu. Yakni dengan Islam ini. Islam adalah nikmat. Dulu zaman jahiliah boleh buat ikut suka, boleh buat zalim. Sekarang sudah zaman Islam. Islam mengajar kamu aturan yang baik, peraturan yang baik. Ajaran Islam menegaskan, wa ma anzala alaikum minal kitab wal hikmati ya'izukum bih. Dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu daripada kitab Quran dan kebijaksanaan sunnah Nabi SAW dan ijtihad para ulama, termasuk ini hikmah kebijaksanaan, memberi pengajaran yang baik kepada kamu supaya kamu berakhlak mulia, hidup dengan cara yang baik untuk satu sama lain, berkahwin dengan baik, bercerai pun dengan baik juga, selesai dengan baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bila sebut bertakwa kepada Allah ini bermakna ini berkait dengan Allah Ta'ala, bukan berkait dengan dunia saja. Ini perkara dunia, boleh buat ikut suka. Tidak. Berkait dengan Allah Ta'ala. Wa'alamu anna Allah bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah kamu, sungguh Allah itu maha mengetahui
tiap-tiap sesuatu yang kamu lakukan. Semua apa yang kamu buat diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kamu main-main dalam masalah cerai dan rojok ini. Biarlah dengan cara yang berakhlak, dengan cara yang baik. Kita akan baca. Lepas ni ayat mengatakan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa budi baik yang pernah kamu buat antara satu sama lain. Walaupun kamu telah bercerai. Kita akan baca lepas ini. Bila bercerai, semuanya buruk belaka. Cerai dengan cara yang damai, dengan cara yang baik. Jangan main-main. Kalau main-main, dia murka oleh Allah Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala tuduh pula pada wali. Wa idza talaqtumun nisa' fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, perempuan itu, lalu sampailah iddah masanya, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau perempuan itu nak berbaik semula rojok, jangan halang. Di sana ada wali yang nak halang. Tak berbaik dah. Orang puan nak baik dah dengan suami dia. Suami nak baik dengan orang perempuan dia. Sudah berlaku perdamaian antara satu sama lain. Sudah nak baik. Tiba-tiba, wali pula tak bagi. Mengikut para ulama, sebab turun ayat ini berkait dengan Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu dan adik perempuan dia radhiyallahu anha yang berkahwin dengan seorang lelaki, bercerai, kemudian suami itu nak baik balik, perempuan nak baik juga, lalu Ma'qal bin Yasar ni halang, jangan baik apa, cerah-cerahlah, nak halang. Sedangkan dua-dua orang ni nak baik semula. Allah Ta'ala turunkan ayat ini jadi sebab nuzul, untuk jadi pengajaran pada orang lain. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jangan halang kalau mereka nak kahwin. Ayat ini menunjukkan bahawa kahwin mesti ada wali, bukan orang puan boleh kahwin sendiri begitu. Ini kahwin yang asas, kahwin yang kuat. Di sana ada mazhab mengatakan orang puan boleh kahwin diri dia sendiri kalau dia redha. Ada kaum mengatakan begitu. Kaum ni dhaif. Kerana ayat ini menegaskan izin wali. Wali jangan halang. Bila makna wali jangan halang, makna nikah kena ada wali dah. Wali yang hampir ayah dia ataupun wali yang adik-beradik dia, ayah datuk dia kena ada wali. Nikah dengan wali, jangan tak ada wali. Kecuali dalam keadaan tertentu. Yang tak ada wali, maka wali hakim. Hakim boleh jadi wali. Ada wali juga, bukan tak wali. Pendapat yang mengatakan nikah tak payah wali ini pendapat yang ditolak, yang sangat lemah, sangat dhaif. Sangat dhaif. Mesti ada wali. Maka dalam negara, wali ini ialah yang menjaga urus ibu bapa dia, adik-beradik. Kalau tak ada, yang mengalir urusan pemerintahan. Kalau di negeri orang Islam, negeri yang tak ada orang Islam, jamaah Islam, kumpulan Islam di sana yang mengendalikan urusan itu. Ada mas'ul, ada pemimpin dia. Rojok pada pemimpin di negeri tempat yang tak ada orang Islam. Jangan buat sendiri begitu. Rojok pemimpin. Pemimpin jangan halang bila perempuan tu nak baik. Jangan cegah bila nak baik. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Begitulah diajar pada kamu oleh Allah. Disuruh oleh Allah pada kamu. Kerana Allah suka kepada perdamaian. Allah suka pada baik. Wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Dalam ayat yang lain. Surah Nisa kita akan baca. Kalau berlaku selisih suami isteri, maka damai lebih baik. Hendaklah didamaikan. Sekarang, isteri nak balik pada suami dia. Suami nak baik semula. Kalau berlaku perdamaian itu, maka Islam menyuruh kita galakkan perdamaian itu. Maka wali jangan halang. Kalau kamu sungguh beriman pada Allah dan hari akhirat, jangan halang suami isteri nak baik. Suruh biar dia baik. Tolong biar dia baik.
Dzalikum azka lakum athhar. Itu yang lebih baik, lebih bersih pada kamu. Nanti kalau kamu halang pula, dia duduk sekali tak kahwin. Apa? Itu akan meruntuhkan akhlak. Kamu halang dia kahwin, duduk dua. Tak kahwin. Jadi buruk. Jadi kahwin, ikut hukum syarak, ikut hukum Islam. Lebih bersih, lebih berakhlak. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Apa yang baik, Allah Ta'ala tahu. Lebih tahu daripada kamu. Termasuk dalam berkait dengan diri kamu sendiri. Kena ikut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia ini, dia tahu apa yang baik untuk manusia. Maka manusia jangan ikut akal sendiri. Yang buat perkara itu sendiri. Dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Di sana ada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan hukum hakamnya. Sama ada ibadat, sama ada muamalat, termasuklah juga masalah menakab, undang-undang keluarga. Ada hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Dalam perkara yang tak ada Quran, hadis. Tak ada dalam hadis, ijtihad para ulama, rujuk para ulama. Masalah yang baru, rujuk para ulama yang baru. Yang memahami Quran dan hadis Nabi. Jangan buat peraturan sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Yang paling beratnya hukum Allah Ta'ala sudah ada. Buat lain pada hukum Allah Ta'ala. Yang Nabi ajar sudah ada. Buat lain pada Nabi ajar. Ini sudah menyeleweng daripada Islam. Menyeleweng sangat berat. Bahkan ayat mengatakan termasuk dalam syirik. Am lahum syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu? Boleh buat peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala? Yang hukum Allah Ta'ala, buat peraturan sendiri. Dan Allah Ta'ala sudah buat peraturan bahawa berdamai antara suami dan isteri lebih baik. Dan sebab itu, bila isteri nak baik, suami nak baik, dan kecuali wali itu tahu suami ini sangat buruk akhlaknya. Macam zaman sekarang, penagai dada ke, penjenayah ke. Tahu isteri nak baik juga. Kalau begini, kita tahu mudaratnya itu boleh. Boleh halang, tak ada masalah. Mesti sebab kerana agama, bukan kerana geram. Kerana geram, kerana marah tak boleh. Kalau kerana agama, boleh. Nyata bahawa kalau baik itu membawa buruk pada agama. Sama ada lelaki nak ikut hawa nafsu, orang puan nak ikut hawa nafsu, bukan nak ikut agama, barulah kita boleh halang. Kalau dia nak baik, memang nak baik hidup, keluarga, yang baik semula, terutama kalau ada anak-anak pula, lepas bercerai. Baik adalah lebih baik, maka jangan halang daripada dia baik semula. Mengikut riwayatnya, bila turun ayat ini, dibaca bermakal bin Yasar. Makal kata, sam'un li rabbi wa ta'ah. Aku dengar perintah Tuhan aku dan aku taat. Ini sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat patuh pada Quran, sangat patuh pada Nabi SAW. Sehingga tengah marah, tengah geram pun, dengar ayat Quran, ikut Quran. Quran kata begitu, maka saya patuhlah. Lalu dia kahwinkan adik dia dengan bekas suami dia. Kerana ikut perintah Quran. Quran mengatasi hawa nafsu. Ini satu pengajaran yang sangat menarik. Wallahu a'lam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.